wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang mulia ini sama-sama kita dapat adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Alhamdulillah, bersama kita pada hari ini ialah perkara yang berhampiran dengan kita. Boleh dikatakan setahun sekali kita berjumpa dengan dua maudhu' yang besar. Hampir-hampir dengan bulan Zulhijjah ni kita dengar daripada ulama kita buat peringatan tentang masalah akikah dan juga udhiyah. Ini satu maudhu' yang selalu kita dah buat setiap masa tentang masalah akikah. Masa kita kata mengekah tu, akikah ni ialah sembelihan yang disembelih terhadap anak yang kita dapat, sama ada anak laki-laki dan perempuan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya kita buat akikah terhadap anak kita. Nabi berkata, anil ulami syatan, daripada budak laki-laki 2 ekor biri ataupun kibah ataupun kambing. Wa anil jariyati syatun, dan daripada anak perempuan ialah seekor biri ataupun seekor kambing ataupun seekor kibah, ikutlah. Itu Nabi raya. Tapi setelah mana Nabi sendiri buat akikah ni, katanya pernah juga Nabi buat akikah daripada diri dia selepas daripada dia jadi Nabi. Mana Nabi kita ni pada masa dia budak itu, Cik dia Abdul Muttalib katanya buat akikah terhadap dia. Tapi pada masa tu bukanlah syariat daripada Nabi dak lah. Jadi dia buat macam mana kita tak tahulah. Katanya. Lalu tu Nabi kita sendiri setelah mana Allah Ta'ala waktu turun mari hukum tentang masalah sunat akikah, Nabi sendiri pun buat akikah daripada diri dia ni selepas daripada dia jadi Nabi. Dan selepas daripada tu Nabi kita sendiri dapat cucu Hasan dan Husain. Katanya Nabi kita jugalah buat akikah terhadap Hasan dan juga Husain, kabsha, seekor kibah. Hak Nabi raya tu laki-laki 2, perempuan seekor. Tapi Nabi sendiri dia buat tu terhadap Hasan, cucu dia, terhadap Husain ialah seekor-seekor. Kerana raya tu seekor pun mada dah lah, dapat hasil sunnah dah. Tapi afdalnya 2 ekor lah, maksud gitu. Ni nak ayat kata Nabi pun buat terhadap cucu dia. Jadi balik ulama kita pun masing-masing faham lah. Faham gitu, faham gini. Sedangkan Ali ada pada masa tu. Ada setengah ulama faham kata boleh jadi Ali tidak ada harta benda untuk nak gerbai pada, untuk nak buat akikah pada hari ke-7 tu, maka Nabi lah sebagai Aceh ni buat ganti terhadap cucu dia. Dan ada juga ulama mengatakan bahawasanya Nabi kita ni suka
untuk nak buat akikah terhadap cucu dia Hasan dan Husain. Kerana Nabi kita ni dia tak ada anak yatim Hafsa. Anak yatim Nabi umur setahun setengah mati. 3 tahun mati. Jadi dengan sebab itulah Nabi sekaligusnya suka kepada anak laki-laki. Lalu itulah ambil Fero Zaid sebagai anak Fero dia. Bahawa boleh itu Hasan Husain ni, maka dia sangat gembira hatinya. Ini adalah hikmah. Banyaklah balik ulama kata anak Nabi yatim mati awal ni hikmah yang besar. Boleh jadi kalau ada anak yatim boleh jadi demo tu besar anak Nabi, puja anak Nabi tu boleh jadi lebih daripada peringkat Nabi lagi, boleh jadi takut gitulah. Dan juga Hasan dan Husain adalah rupa parahnya suka dengan Nabi. Sedangkan Nabi ni share balik Fatimah tu, balik Tina tu. Walau bagaimana Nabi pun buat juga. Nak ayat kata bolehlah mana hasil juga kena buat gitu. Kata sepakat daripada ulama fiqh kita mengatakan bahawa akikah ni ialah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Walaupun bapak dia tu susah pakai miskin. Akikah ni mana kata ditutup secara sunnah muakkad walaupun bapak dia tu susah ataupun miskin. Boleh dibenarkan secara dia hutang duit untuk dia nak buat akikah terhadap anak dia saat itu. Goliknya kalau ibadat lain-lain tidak gemar mana hutang tu. Tapi kalau buat akikah ni digemarkan hutang. Untuk kita nak buat akikah kerana anak tu tertutup di atas kita. Maka kita hutang dulu, buat akikah kita kena bayar. Dan kita harap bahawasanya benda yang kita hutang tadi itu Allah Ta'ala akan ganti. Kalau kita belanja mengikut cara sunnah Nabi ni, insya-Allah kita harap Allah ganti. Maka kita usaha kalau boleh hutang kita hutang lah tentang masalah akikah. Tapi kalau sakut buat haji buat apa tu tak ada gemari. Walaupun dia mau nak buka hutang ke apa tak ada gemari. Supaya tu suai nyusah. Takut dekat hutang susah pula. Allah Ta'ala tak ada wajib. Tapi hal ni walaupun dia ni bukan besar, tapi tanah budak ni tertutup di atas bapa dia supaya buat akikah tukuh darah sebagai syukur terhadap dia dapat anak tadi. Itu katanya. Nabi kita tadi itu mai royak lebih kurang pada kita katanya kullu mauludin rahinah. Tiap-tiap budak tu mana tergadar terlekat dengan akikahnya. Jadi sakut dengan akikah dia. Dan kalau dia lahir ni sebagai dia nak minta pada bapak dia akikah nukuh darah penatih senyawa untuk bersyukur nikmat terhadap dia lahir ke dunia ni. Dismullah Nabi katanya anhu yaumasabihi. Dismulahkan pada hari yang ketujuhnya. Akikah ni nak ayat atas hari yang afdalnya, kita semula dia hari yang 7. Dan hari yang 7 ni termasuk hari beranak. Hari akikah ni hari beranak tu bila masuk. Berartinya kalau kita beranak hari Jumaat hari ni, tak ada kira lah pagi petang ke, belum pada ngorek tu kira bila dah. Ada 10 minit nak masuk ngorek beranak. Bila dah hari? Jumaat, Sabtu, Ahad, Ahad, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis tu hari afdalnya untuk kita mulai akikah. Kecil mudah-mudah kok. Kita payah ingat kata dulu pada hari beranak sehari. Masa kita nak buat akikah tu bila, kita ingat mudah-mudah dulu pada hari beranak sehari. Berartinya kalau kita beranak hari Jumaat kok, hari Khamis. Kalau kita beranak hari Senin, hari Ahad, kira gitu. Sebab ia bila. Tapi dia masuk malam dah lah. Malam tu ke esok dah. Pada hari yang 7 tu ada ulama faham kata masuk waktu situ. Ada juga
Ulama faham kata hak Nabi buat hari yang 7 tu ayat atas hari afdal. Hak masuk waktu akikahnya pas dah beranak tu dah. Kalau beranak sudah tu masuk dah waktu akikah. Tapi masa buatnya afdalnya hari yang 7. Tapi kalau lah dia sana itu wasa nak musafir kau kena tinggal kau dulu ada tu pun boleh buat juga. Harus kerana masuk waktu yang kata sumpah daripada beranak. Lepas tu akan berkekalan dia tu syarat ni gemar sangat supaya bapa tu buat akikah terhadap anak dia hingga bui masa luah. Pada awal hari 7. Tak ada juga hari 14. Pas tak ada juga 21. Oh tak ada juga. Masa nifah tu lah. Masa 40 hari tu. Ataupun 60 hari tu. Masa tu tak ada juga. Tak ada juga tak apa. Belum ada budak tu mai. Belum daripada budak umur 7 tahun. Kita buat jelas tu. Tak ada juga. Tak apa. Suk sekat balik. Budak tu balik tak? Suk situ. Masa untuk tak ibu bapa. Lepas tu budak lah. Sunat budak tu buat diri dia lah. Dah ibu bapa dia tak ada buat ke? Buat diri dah lah. Tu mana katanya anak tu tutup. Balik ulama bahaya kata tak subuh lah anak tu. Kalau kita tak buat akikah dia, kita puasa tak buat juga, anak tu tak subuh. Tu pun anak kita besar yang minta berapa kita tak boleh ikut sekarang dia tu, dia tak senang fikiran dia, tak rehat. Dia maksudnya juga dia heluh pun dia minta supaya kita buat akikah. Dia nak kecek tak boleh Nabi royak gati. Kata anak tu minta pada kita buat akikah. Seekor menatai untuk dia. Kalau kita tak buat juga kita puasa, dia tak subuh sebagaimana subuh orang yang lain yang dapat buat akikah. Tu makna kata terikat ataupun tergadah, terlekat dengan akikah dan itu. Dan ulama kita mari selisih juga. Hak Nabi sebut hari yang 7 tu dia katanya kalau budak tu mati belum umur sampai 7 hari adakah disunat akikah? Di situ adalah sisihnya dua pendapat ulama yang terbesar. Ada mengatakan akikah ni hari yang 7. Apabila tak sampai yang 7, tak sampai waktu lagi dia kata tak ada sunat buat akikah. Itu satu pendapat daripada ulama fiqh kita. Manakala pendapat yang kedua mengatakan disunat juga buat akikah sebab masa dia sudah sampai. Ia kira ambil pada masa beranak. Kita dengar tadi kata masa beranak tu masa masuknya waktu akikah. Kalau itu dia beranak walaupun tak sampai hari yang 7 juga disunat buat akikah. Ni hak paling dekat dengan kita. Dan ada lagi ulama kita secara halus fikirannya duk kira jauh lagi. Tentang masalah tu lepuk ibu lagi. Ada juga tu sisih dia tu. Anak lepuk ibu ni guguran ataupun kita kata goreng. Dan dia setelah daripada 4 bulan dah. 4 bulan dah ni goreng, guguran lah. Maka hukum ditutup atas kita apabila budak tu 40 hari ada 4 bulan dah 120 hari, maka masa tu ditiup roh dan dia akan bangkit. Maka disunatkan kita mempernamakan dia. Sunat kita tak nama anak kita hak goreng tu lepas 4 bulan dah tu. Lepas tu perintahkan supaya kita tu mandi, kafan, semaya. Kerana dia lahir. Dia orang panggil dia bangkit di akhirat esok. Sudah tiup roh dah mati, maka dia akan bangkit di akhirat esok. Maka di situ adakah disunat buat akikah? Itu pun ada usiha juga di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan tidak sunat akikah kerana tidak ada dapat kegembiraan. Tak ada gembira boleh anak bodoh. Sampai tak ada ke mana lagi, mati dah buruk lagi dia kata. Maka tak ada tutup buat, ada suruh buat. Dan pendapat yang kedua mengatakan disuruh juga buat akikah kerana budak sana ni
selepas dah 4 bulan 7 urus dah dia akan lahir. Ni nak ayat kita katanya kalau kita rasa ada kemudahan tu, kita buat juga tu lebih molek. Kerana dia tu akan bangkit di akhirat esok. Ni Nabi royak sangkut bawa dengan akikah terhadap anak-anak kita hak baru lahir kan itu. Pada hari yang 7 juga wa yuhlaku dan dicukuri. Dicukurkan diperintah supaya kita cukur kepala budak tu. Sama ada budak laki-laki ataupun budak perempuan. Kalau budak laki-laki itu kata sepakat disunatkan cukur kepala pada hari yang ketujuh. Mana kalau budak perempuan ada sikit perselisihan juga. Kerana hak berlaku Nabi suruh Fatimah cukur kepala tu kena atas Hasan Husain yang timbang anak jatuh. Jadi anak tino tak ada mai royak. Maka di sinilah ulama banyak faham cara umumnya tak ada kira jatuh tino. Kerana cukur rambut tu nak bersih budak tadi tu. Dalam hal tu juga ada jugalah ulama dalam 15% dia kata kalau anak tino tu tak ada apa lah, tak cukur pun tak perlu. Mana tak secukur pun boleh. Dia kata tak ada sunnah pun ada. Walau bagaimanapun tapi ramanya 85% daripada ulama kita mengatakan sunnah cukur ni tak ada kira jatuh tino budak. Kerana tujuannya Nabi katanya wa amitu anful adha. Tujuan kita nak sapuh, nak membersihkan perkara yang menyakiti di atas kepala budak itu. Nabi kata lagi ya Fatimah ihliki ra'sah. Fatimah mencukur kepala anakmu tu Hasan. Tu dia. Tak nama itu wa tasaddaqi. Musdaqah bi wadnihi fiddata. Musdaqah dengan beratan rambutnya perak alal masakin di atas orang miskin. Nak ayat kata lepas pada cukur kepala budak tu ambil timai rambut tu. Timai rambut atas kilo tu suka perak mah perak tu. Dia dapat berapa gram. Lepas tu sekerai harganya anak. Kira-kira. Tu dia. Lalu tu dia katanya maka kami pun cukurlah dan kami timai. Kata Fatimahnya. Dia dapat di waznuhu dirhama. Berat rambut dia tu agak 1 dirham. 1 dirham ni 1 duit sekeping duit perak. Mahal lah pada masa tu sekeping duit perak tu. Maka Nabi kita pun terus dekah tu. Pentingnya kita agaklah nak dekah 100 ke 200 ke. Agak rambut budak tu lah. Kalau kita nak ukur, nak suka semati tu, kau molek lagi lah. Tu Nabi royak pada hari tu, hari yang 7 juga. Wa yusamma dan dipernamakan. Tak nama itu 7 juga. Kalau tak dulu dah tu pun tak apalah, mai 7 pun tak pula. Tu dia. Tak nama budak kita tu. Harus kita kata pada budak tu tasammaka. Kalau jatuh dah, sammaka walidaka Hafsah misalnya. Nama penamu akan dikau boleh dua bapa akan Hafsah. Kita sebut kalau kita nak baca nak asyik budak tu. Sebut nama dia. Ini samai tu kah? Nama Yusuf ke? Tu dia. Sebut nama situ. Dia atas pada hari itu juga. Dan Nabi katanya carilah sebaik-baik nama, ahabul asma, sebaik-baik nama kok. Nama yang dibangsakan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman. Dan lain pada itulah nama yang dibangsakan kepada hamba Allah Taala. Lepas tu pergi pada nama-nama anbiya, nama-nama nabi. Pentingnya ikutlah asal kata nama-nama molek. Dan Nabi lari daripada nama-nama yang menguntung malam. Nama-nama hak jadi cendai, jadi tak molek dengar, pelik, tak sedap dengar, Nabi lari juga. Seperti Yasa, tak nama kiri. Tak kenal dah nama tak molek. Nama cendai, Nabi kata nama tasyahud. Nama Yasa ni je hak molek benda ni kanil, tapi dia kita nama kiri. Tu tak sira tu. Kalau kita tak nama hak
tak sedap dengar tu. Kalau kita nak pilih nama kan nama molek lah. Nama hak sendai tak molek. Kota kobe dengan habe tu jangan kita tak nama hak tak molek lah. Ambil tak nama hak molek. Nah, kalau kita tak kobe orang bunuh, kita nama dia. Tu mana tak sila ke ada. Wala rabahan. Nabi tu jangan tak nama rabah. Rabah ni makna molek lapo. Tapi sah tak ah. Wala najahan. Nujaihan. Jamu nama najah pun sah tak juga. Najah tu makna berjaya. Ataupun nujaihan. Wala aflah. Tak nama aflaha nama beruntung. Yang itu ah. Dia bunyi molek lapo nama mana ni rabah. Najah. Nujai mana jaya. Aflah beruntung. Lalu tu sahabat tanya bagaimana ya Rasulullah? Nabi jawab kata gini, fa innaka taqul kanamu akan berkatanya asamma huwa adakah di sana ia fala yakunu maka tidak ada fa yaqulu maka ia jawab la tak ada. Namun betul ni pun Nabi larang juga cara umum. Makna rabah ni mana lapo? Kita pergi rumah dia tanya dia rabah ada tak? Tak ada. Yang mulai main pula. Rabah ada tak? Tak ada. Nabi tak say kat tu. Rabah mana lapo? Tak lapo. Lapo tak ada, lapo tak ada kata kita semua. Seolahnya kodok berdoa. Lama-lama berjaya tak berjaya. Lapo ni berjaya nak belaka. Tapi pakat dia kata tak ada. Dia tu nama Najah. Berjaya. Dia mau pergi rumah yang Najah dah tak? Tak ada. Mana motor dah ada dia nak pergi tanya pula Najah tak? Tak ada. Tapi tu saya dengar kelimah tu. Mana tak ada Najah, tak ada lapo, tu baik semua. Seorang lagi nama Aflah. Aflah ni buta. Lupa juga. Nabi katanya asam mahwa. Dia tanya mana dia? Di mana? Sini dah ada. Tak ada lah, tak ada. Tak ada buta. Buta tak ada. Itu mainlah tu semua. Waktu pun Nabi kita larang juga. Pentingnya diperintah pada hadis ni supaya kita semula hari yang 7 dan supaya kita cukup kepala budak dan juga kita penamakan budak. Inilah yang kita dapat dengar pada hari ini. Satu keratan hadis yang berbunyinya kullu mauludin rahinah. Itu dia. Maksud setiap budak yang dilahirkan itu adalah tergadai bi'aqiqatihi dengan akikah dia. Terikat, tutup nak sangat supaya kita buat akikah. Tuzbahu anhu disembelih daripadanya yaumas sabihi. Ialah hari yang 7-nya. Nombor 1 di situ. Dan juga wa yuhlaku wa yusamma dan dicukurkan kepalanya dan diletakkan nama dia pada hari itu juga. Tapi kalau kita nak letak dulu pada tu tak apalah hari beranak. Kita lah ni pihak hospital, pihak kerajaan minta nama. Kita letak dulu pada hari mula. Hari yang 7 kita letak pula. Itulah kita dapati dengan dua perkataan hadis yang bersama kita pada hari ini. Maka cukup kita sekarang ini dulu. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.